Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekejap tuan-puan, dalam seminit ke kita tunggu bagi peluang kat kawan-kawan kita untuk get ready. Abang Bak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ni insya-Allah kita mula kitab kita ni kita baru mula, tapi kita dah baca 3 kali dah, kali ketiga. Tapi walaupun kali ketiga kita baru mula makna jual beli. Jadi sempat lagi bagi orang yang baru nak follow, baru nak ikut. Kita baru mula makna jual beli malam ni. Daniel, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dah boleh mula slow-slow tuan-puan. InsyaAllah malam ni kita akan mula makna jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-puan sekali lagi kita diberi kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam ataupun untuk kita menyambung program pengajian kita secara online yang kita tunda lebih kurang beberapa bulan tuan-puan. Malam ni kita baru kita baca di surau Abdul Rahman bin Auf Preshin 11 P11. Kita baru mula 3 kali. Ini kali yang ketiga. Kali ketiga kita baca kitab, kita pilih kitab Idaman Penutup jilid yang kedua. Idaman Penutup jilid yang kedua. Kita membincangkan tentang muamalat ataupun jual beli. Jadi kitab ini walaupun kita tak belajar kitab, walaupun kita tak pilih kitab matlak tuan-puan, tetapi dari segi buahnya, dari segi isi intinya diadaptasi daripada kitab matlak. Jadi kalau kita dah menguasai kitab Idaman Penutup jilid 2 ni, bermakna kita dah memahami intipati ataupun isi poin yang berada dalam kitab matlak. Jadi buah dia ataupun kita punya sanad ataupun rangkaian ilmu dia daripada kitab matlak, Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Baik, kita akan sambung tuan-puan muka surat yang pertama. Kita baru mula muka surat pertama, iaitu jual beli dan hukum. Kita akan sambung malam ni jual beli dan hukumnya. Jadi sebelum saya nak bincang makna jual beli tuan-puan, sebelum saya nak bincang makna jual beli, saya nak sambung kuliah yang kedua dulu. Kita ada tertinggal ataupun kita tak sempat dalam kuliah kedua dulu untuk membincangkan 2 perkara yang kita tak sempat. Kita bincang dalam kuliah sebelum daripada ini. Yang pertama ialah konsep umum jual beli, iaitu kita bincang prinsip akad di dalam muamalat. Saya dah bincang ada 3 prinsip asas di dalam muamalat. Yang keduanya yang kita nak sambung malam ni sebelum kita nak bincang makna jual beli, yang keduanya ialah tujuan akad dan jual beli. Dan yang ketiga kita nak sambung juga malam ni kesan akad jual beli. Ini sebagai konsep umum jual beli. Kita nak sambung balik sebelum kita akan masuk secara spesifik supaya kita tahu tuan-puan, kita ada kesedaran yang tinggi untuk belajar ilmu jual beli apabila kita tahu kenapa tujuan kita nak tahu akad jual beli,
dan apa kesan dan implikasi akad jual beli yang sah dan yang tidak sah. Barulah kita ada orang yang excited tuan-puan nak belajar. Kenapa kita tahu? Kita tahu kalau tak belajar jual beli apa kesan dia. Itu yang kita nak sambung balik sebelum kita nak bincang makna jual beli. Kita akan sambung malam ni tuan-puan makna jual beli. Baik, yang pertama saya dah bincang dalam kuliah yang kedua dulu, iaitu 3 prinsip asas. Dia ada 4 tapi saya sebut 3 dulu. 3 prinsip asas jual beli. Yang pertama ialah akad pemilikan, yang kedua akad nakluliyat ataupun nakluliyadi, dan yang ketiganya ialah akad ibahah. Saya dah jelaskan secara perinci dalam kuliah yang kedua. Akad ibahah ini ataupun dia panggil akad membenarkan orang lain menggunakan harta kita. Ibahah ada 2. Pertama ibahah dhiyafah, ibahah yang berlaku ketika mana kita sebagai tetamu, sama ada tetamu di rumah, tetamu di tempat lain ataupun di kenduri, tetamu di kedai makan, juga berlaku ibahah dhiyafah. Dia berkongsi di antara ibahah dhiyafah dan ibahah ariyah. Dan yang keduanya ibahah ariyah, iaitu membenarkan orang lain menggunakan harta kita, manfaat harta kita secara percuma. Dia panggil ibahah intifa', iaitu pinjam. Ibahah intifa' ataupun ibahah ariyah, pinjam. Itu 3 akad yang telah kita bincang sebelum daripada ini, termasuk di dalam prinsip akad muamalat. Ada 3 prinsip. Dalam semua tajuk muamalat tuan-puan, lebih kurang 20 lebih tajuk di dalam muamalat. Dia akan berada dalam mana-mana akad ataupun mana-mana prinsip, 3 prinsip akad ini. Yang kita sambung malam ini tuan-puan sebelum kita nak bincang makna jual beli. Yang keduanya ialah tujuan akad jual beli. Ini yang kita nak sebut sebagai subtopik kedua, sambungan kuliah yang kedua yang tak sempat untuk kita nyatakan. Tujuan tuan-puan, tujuan akad jual beli ataupun tujuan apapun akad. Oleh kerana kita bincang yang pertama, tajuk jual beli, maka kita nak tahu apa tujuan akad jual beli. Jadi tujuan tuan-puan akad jual beli dan akad-akad lain, kenapa kita kena pilih mana-mana akad yang telah ditawarkan oleh syarak. Penting tuan-puan. Ini terkadang apabila kita tidak ada kesedaran di dalam sistem muamalah, menyebabkan kita langkah pertama kita dah skip. Apa yang kita skip tuan-puan? Apabila berlakunya pertukaran harta, maka dia tidak akan memilih. Dia ignore ataupun dia skip ataupun dia tak perasan, dia tak cakna, dia tak sedar pun kena pilih mana-mana akad, dia mai bayar sahaja. Tak terlitah di hati dia dan dia tak pilih pun akad apa. Ini risiko. Dia ada kesan yang ketiga yang kita nak sebut, kesan daripada akad sah ataupun tidak sah. Jadi tujuan akad jual beli tuan-puan, untuk apa tujuan dia? Tujuannya supaya status pemilikan barang adalah sah. Jadi kesimpulannya, ringkasnya ialah, kenapa kita pilih akad jual beli tuan-puan? Supaya tujuannya ialah barang yang kita nak tukarkan, barang yang kita nak beli ataupun duit yang nak ditukarkan, barang dengan duit ini kedua-duanya sah di sisi syarak. Itu yang paling penting. Kita boleh pilih apapun akad, tapi oleh kerana kita belajar akad jual beli dulu, kita pilih akad jual beli supaya tujuannya untuk memastikan bahawa transaksi kita, pertukaran barang dan duit ini sah di sisi syarak. Baik, yang ketiga tuan-puan, implikasi. Kesan akad jual beli. Kesan akad jual beli ini, dia ada sah dan dia ada tidak sah. Ada 2. Pertamanya, kesan sah akad jual beli. Setiap transaksi itu kita follow dan kita ikut terma dan syarat yang telah ditetapkan di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, maka sah. Apabila sah tuan-puan, apa kesan dia? Dia akan lahir 4 benda. Pertamanya sah. Apabila sah, yang keduanya ialah, kita dapat pahala. Ini penting tuan-puan. Kita kadang-kadang kita tak perasan. Apabila ibadat khusyuk, kita alert. Semayan kita jaga, sedekah kita jaga niatnya. Apabila jual beli, kita tak sedar. Kita tak aware, kita tak sedar pun. Benda ni dapat pahala. Kalau kita sedar benda ni ada pahala, kita nak kena jaga teliti supaya setiap pelaksanaan kita ini ada pahala. Sebab itulah tuan-puan, apabila sah, yang keduanya dapat pahala. Yang ketiganya apa tuan-puan? Yang ketiganya ialah
sah di sisi syarak memiliki barang dan harga. Ini penting, 3. Yang keempatnya ialah sah ataupun dibenarkan untuk tasarruf harta tersebut. Islam ataupun syarak membenarkan kita tasarruf, kita handle, kita urus, kita guna barang dan harga yang sah di sisi syarak. Ini penting tuan-puan. Apabila status pemilikan kita guna jual beli termasuk akad pemilikan sah, apabila sah, maka kesan dia apa? Kesan dia yang pertamanya tuan-puan, yang pertamanya ialah kita akan dapat pahala. Itu penting. Yang keduanya kita sah ataupun dibenarkan oleh syarak untuk memiliki harta tersebut. Kita boleh milik rumah kita boleh milik kereta kita boleh milik makanan kita boleh milik pakaian kita milik pakaian dengan cara yang sah ataupun sah pemilikan pakaian kita di sisi syarak. Yang ketiga tuan-puan, apabila sah milik syarak, apa lagi kesan? Yang ketiganya ialah syarak membenarkan untuk kita tasarruf ataupun dalam bahasa Melayu kita urus. Macam mana urus? Kita boleh pakai. Kalau makanan kita boleh makan. Kalau rumah kita boleh duduk, kereta kita boleh naik. Itu dia panggil boleh guna, boleh urus. Dalam terma muamalat tasarruf. Terma muamalat tuan-puan tasarruf. Kita belajar muamalat, kita biasakan dengan bahasa-bahasa muamalat dan kita guna di lapangan tuan-puan. Apabila kita guna di lapangan, itulah dia syarak ataupun hukum syarak hidup. Hukum syarak hidup dan berjalan di lapangan. Kenapa? Kerana praktikalnya betul dan istilah terma dan bahasa-bahasa kita guna. Tu dia panggil syarak berjalan di lapangan. Islam dan agama berjalan di lapangan, hidup di lapangan. Praktikal muamalatnya tepat dengan sistem muamalat yang sebenar. Hadiah, sedekah, hebah tepat dengan pelaksanaan yang sebenar. Itu dia panggil Islam berjalan di dalam masyarakat. Islam hidup di dalam masyarakat. Ini penting untuk kita ambil tahu. Tasarruf ini tasarruf. Tasarruf ini bahasa kita handle. Handle bahasa Inggeris, bahasa kita urus. Guna. Kita boleh guna. Kita boleh makan, kita boleh pakai, kita boleh naik kalau kenderaan. Dan paling penting tuan-puan, kita boleh jual, beli, kita boleh sedekah, kita boleh hadiah kepada orang lain, kita boleh hebah kepada orang lain. Penting tuan-puan. Sebab itulah setengah orang dia tak cakna sebab dia tak tahu implikasi kepada akad yang sah dan tidak sah. Sebab tu dia tak ada rasa kesedaran untuk dia ambil tahu tentang ilmu jual beli dalam Islam. Dia tidak ada kesedaran untuk dia ambil tahu tentang ilmu wakalah. Ilmu wakalah satu topik yang sangat penting sebab kita banyak guna tuan-puan. Banyak guna setiap hari wakalah. Minta tolong tu wakalah. Tak tolong pergi ambil kenderaan saya, tak minta tolong ambil barang kat saya. Minta tolong ambil barang, itu dia panggil wakalah. Yang kena cara dia sah, tak kena cara tak sah. Kalau kena cara sah, dapat pahala. Ini penting tuan-puan. Allah menyediakan reward, bayaran, pahala melalui sistem muamalat. Jangan kita kesapinkan. Jangan kita nampak benda ni biasa, tak penting. Yang penting solat sahaja, yang penting zakat sahaja, yang penting haji sahaja. Tidak. Islam itu meliputi sistem pengurusan harta benda. Kerana Allah tawarkan kepada kita salah satu medium, salah satu cara, salah satu platform untuk kita dapatkan pahala. Baik, saya tahu tuan-puan, kesimpulan ada kalaulah sah transaksi jual beli, dia ada 3 kesan. Pertamanya, kita boleh milik harta tersebut sah, syarak membenarkan untuk kita milik harta tersebut. Yang keduanya, yang pertamanya dapat pahala, yang keduanya ialah syarat membenarkan untuk kita milik harta tersebut ataupun sah milik, yang ketiganya ialah sah tasarruf, T-A-S-A-R-O-F, tasarrafa, tasarrufun. Baik, kalaulah akad yang tak sah, ni penting kita kena tahu dua-dua tuan-puan, supaya kita rasa
aku panggil bangkit kesedaran tinggi untuk kita ambil tahu. Kita tekap, aku akan belajar sampai khatam. Kenapa? Kerana sangat penting. Benda ni aku guna setiap hari. Belian online setiap hari. Sekarang ni PKPD, PKP. Tuan-puan, kita jarang ke supermarket. Kita jarang keluar ke kedai. Biasanya membeli di hujung jari. Kita kena tahu. Cara membeli di hujung jari ini kena tahu tata cara belian online di dalam mazhab kita. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, barulah kesan kepada barang yang kita terima itu sah. Kita boleh milik, dan juga kita boleh tasarruf. Kita boleh guna, kita boleh makan, kita boleh hadiah kepada anak isteri kita. Ini penting, tuan-puan. Baik, kalaulah tak sah, tuan-puan. Ini kesan tak sah, bahaya. Kalau tak sah, tuan-puan, implikasi tak sah. Kenapa tak sah? Tak ikut syarat. Islam ini, tuan-puan, dia agama yang ada peraturan. Kalau follow peraturan, sah. Tak follow peraturan, tak sah. Sebab tu ada sah, ada batal. Ada sah, ada fasid. Ada sah dan ada tak sah. Tak sah ini dipanggil batal ataupun dipanggil fasidah. Kalau tak sah, tuan-puan, kesan yang pertamanya ialah haram. Bukan kata tak sah tu, okey, tak apalah, tak jadi jual beli, okey. Tak haram. Macam tak sah solat, wajib qada. Kalau tak sah itu dengan sengaja, maka dia haram. Dia melakukan perkara yang boleh membatalkan dengan sengaja. Pertama, tuan-puan, kalau tak sah transaksi jual beli dia, pertamanya adalah haram. Kesan yang keduanya ialah dia tidak dibenarkan oleh syarak untuk memiliki harta tersebut. Dia tidak dibenarkan oleh syarak untuk memiliki harta tersebut. Dia panggil tak sah milik. Kita sedang membincangkan akad pemilikan. Salah satunya ialah, tajuk pertamanya ialah jual beli, termasuk dalam salah satu akad pemilikan di dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i. Bermakna, tuan-puan, kalau tak sah jual beli, tak sah milik. Tak sah milik ni, tuan-puan, apa kesan yang ketiga? Pertama haram, yang kedua tak sah milik. Tak sah milik ni syarat menekan. Kita akan belajar akan datang. Disebut dalam kitab kita dan kitab Matlaq dan kitab I'anatul Talibin. Dan sebut juga ada kitab lain. Kitab Mughni Muhtaj pun sama. Banyak kitab sebut. Kalau tak sah, syarat menekan setiap saat untuk memulangkan balik harta yang tidak sah milik. Kalau transaksi itu tak sah, penjualnya mesti menghantar balik harga ataupun duit. Dan pembelinya mesti menghantar balik barang yang ditukar yang tidak sah di sisi syariat. Mesti hantar balik. Syarat menekan untuk kedua-dua memulangkan balik dan akad baru. Tapi kita tak tahu, tak sah, tuan-puan, kita guna. Apa kesan ketiga, tuan-puan? Kesan yang ketiganya ialah haram dia tasarruf. Dia tidak dibenarkan oleh syarak untuk menggunakan harta yang tidak sah milik. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau pakaian dia haram pakai, dia tak boleh pakai. Kalau makanan dia haram makan. Kalau kenderaan dia haram naik. Kenapa? Kerana itu bukan milik dia. Masih milik owner. Penjual dia tak boleh guna duit itu, bukan milik dia. Walaupun orang beri, tetapi tidak mengikut saluran syarak yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Itu beza, tuan-puan. Pertukaran cara konvensional dengan pertukaran cara syarak dibezakan oleh peraturan. Kalau kita follow peraturan, maka pertukaran itu pertukaran cara Islamik yang kesan dia sah, kesan dia boleh tasarruf, kesan dia boleh milik dan kesan dia boleh tasarruf. Kalau tak sah, kesan dia haram dan kesan dia tak boleh milik dan kesan dia tak boleh tasarruf, tak boleh makan, tak boleh guna, dan paling penting, tuan-puan, tak boleh jual beli. Dia tak sah jual beli, dia tak sah hebah kepada orang lain, dia tak sah hadiah kepada orang lain, dia tak sah sedekah pada orang lain, dia tak sah bagi pinjam kepada orang lain. Kenapa? Kerana barang ini bukan milik dia. Ini penting. Kenapa kita kena ambil tahu peraturan jual beli. Kita akan belajar, tuan-puan, secara detail setiap satu-satu cara. Kita akan bertemu dengan kaedah dan formula saya selalu bagi dalam kuliah-kuliah online, kuliah-kuliah muamalat, iaitu barang yang diakad tidak sah. Cara yang tidak sah barang tersebut kita akad, maka status dia sepertilah barang itu dicuri. Kalau curi, barang yang dicuri tak sah milik, tak sah tasarruf. Begitu juga, tuan-puan, barang yang diakad tidak mengikut peraturan, maka tak sah. Apabila tak sah, status barang itu kal maghsubin, seperti dicuri. Al-maqudu
bi'aqdi fasidin kal maghsubin. Ini formula yang terkenal yang kita akan ulang balik apabila kita masuk tajuk khusus. Apa dia tuan-puan? Barang yang diakad, akad barang yang tidak sah, kal maghsubin, sepertilah status barang itu seperti barang dicuri. Baik, kita terus tuan-puan. Masa kita dah tak banyak, kita terus kepada tajuk malam ni. Kita nak bincang satu sahaja malam ni, iaitu makna jual beli, contoh jual beli. Baik, dua. Contoh hukum. Baik, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dalam muka surat pertama tuan-puan, jual beli dan hukumnya, hukum jual beli. Kita nak bincang dua je malam ni tuan-puan. Dah habis dah konsep jual beli. Konsep umum jual beli ada 3 subtopik, iaitu tiga prinsip akad muamalat, tujuan akad jual beli, dan subtopik ketiganya ialah tujuan, kesan akad jual beli. Itu konsep umum di dalam jual beli dalam sambungan kuliah yang kedua. Baik, kita sambung terus malam ni. Kita akan bincang dua saja malam ni, makna jual beli dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, dan juga hukum jual beli dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, jual beli dan hukumnya, hukum jual beli. Baik. Jual beli itu maknanya makna jual beli. Ini makna jual beli menurut istilah syarak. Makna jual beli menurut istilah syarak. Menyerahkan. Kita baca dulu tuan-puan, kemudian kita akan bawa dalam versi kitab yang besar. Kita baca dulu dalam kitab kita ni. Menyerahkan ataupun memindah kuasa memilik. Kerana jual beli ni akad pemilikan tuan-puan. Akad perpindahan milik. Barang penjual nak jadi milik kita, dan duit yang kita ada ni nak jadi milik penjual. Prosesnya melalui saluran jual beli. Sebab tu akad jual beli dia panggil akad apa dia? Penyerahan. Akad penyerahan kuasa milik ataupun perpindahan milik sesuatu benda. Benda ni harta, barang. Sesuatu barang, siapa yang pindahkan itu? Penjual. Oleh penjual kepada pembeli dengan ada imban, yang ni gantinya, yang dengan ada imban balasnya. Tu. Imban balas ni benda dengan benda, yang ni barang dengan duit. Tu dengan ada gantinya, yang ni nya saman. Cara ni pertukaran ini yang diizinkan oleh syarak, yang dibenarkan oleh syarak. Sebab ada pertukaran yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kenapa? Kerana akad itu fasidatun. Akad itu fasid, jadi riba. Ini kita akan bahas dalam tajuk riba. Baik, hukum jual beli. Last sekali hukum jual beli. Baik, kita nak bahas malam ni secara detail sedikit tuan-puan, iaitu makna jual beli menurut istilah fiqh ataupun menurut syarak. Adapun bahasanya simple. Dari sudut bahasa Arab tuan-puan, apabila kita sebut baik, kita sebut jual beli, dia merujuk kepada tukar barang dengan barang. Itu dari sudut bahasa. Tukar barang dengan barang. Apapun barang, apabila kita tukar menukar, itu kita panggil jual beli dari sudut bahasa. Tetapi malam ni kita nak detailkan bukan sudut bahasa, tetapi dari sudut syarak. Dia lebih spesifik dari sudut istilah syarak. Jadi kita nak malam ni tuan-puan, apabila selepas kita belajar, kita nak sebut jual beli, terbayan diri jual beli dalam minda kita. Sebab apabila kita di lapangan, kita implement di lapangan, dia akan menepati. Kenapa? Kerana kita dah faham makna jual beli dalam minda. Itu penting. Sebut jual beli, terbayan makna dia, terbayan diri dia. Maka apabila kita implement di kedai tuan-puan, kita implement apa yang terbayan di minda kita. Itu penting nak tahu diri jual beli. Itulah konsep kita belajar secara turas, secara kitab lama. Dia akan belajar satu persatu mengikut takrif dan definisi. Kalau kita belajar jual beli, kena tahu hakikat jual beli, diri jual beli, makna jual beli menurut syarak. Apabila syarak kata jual beli, di minda kita terbayan. Itu penting tuan-tuan. Baik, apa dia jual beli?
dia ada beberapa versi tuan-puan. Ada beberapa ta'rif, beberapa versi ta'rif. Kita ambil yang agak lengkap. Kalau dalam ta'rif apa nama ni, kitab Tahrir Syarqawi ataupun juga dalam kitab Mughni Muhtaj, dia sama. Dia agak lebih ringkas, tapi kita nak detail agak lengkap kita malam ni. Saya bagi dua versi, tapi versi yang kedua yang kita nak detailkan ataupun yang kita nak bahas. Yang pertama, dalam dua kitab tu pun, Tahrir Syarqawi dan Mughni Muhtaj bagi Syekh Khatib Syarbini, sama je dia punya tarikh dia dua kitab ni, iaitu muqabalatun malin bimalin biizni syar'i, pendek. Muqabalatun malin bimalin biizni syar'i, tukar menukar harta dengan harta yang diizin oleh syarak. Kalau kita sebut jual beli tuan-puan, dia merujuk kepada apa? Paling simple ialah tukar barang dengan barang. Ini pertukaran, transaksi barang dengan barang ataupun barang dengan duit, barang dengan harga. Tak semestinya duit. Cuma kita hari ni saja apabila sebut jual beli nak kena tukar duit. Tak. Dia barang dengan barang, harta dengan harta yang diizin oleh syarak. Itu simple. Itu tarikh yang simple dan jual beli dalam kitab Mughni Muhtaj dan Tahrir Syarqawi. Tapi kita nak ambil yang detail tuan-puan. Kita nak ambil yang detailnya ialah ini yang lengkap. Ini yang kita nak pegang, ni kita nak hafal. Bagi anak-anak muda, hafalah tuan-puan supaya kita kemas, kejap fahaman kita kerana kita ingat dia punya takrif dia. Di dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab I'anatul Talibin dan juga dalam kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah. Dua-dua kitab ni sama ibarat dia, lengkap. Apa dia tuan-puan? Aqdun mu'awadatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin ala dawam, dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah ala ta'bid. Sama je ibarat dia. Dalam ibarat ini tuan-puan, kita nak bincang ada 3 kata kunci. Secara keseluruhan tuan-puan, apa maksud jual beli? Satu akad, pertukaran harta dengan harta antara penjual dan pembeli bertujuan untuk perpindahan milik. Secara umum, 3 benda yang kita nak faham di sini. Pertamanya tuan-puan, apabila kita sebut jual beli dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, mesti lengkap 3 benda. Ni saya nak malam ni ringkas saja. Lain kali insya-Allah dia sampai 4 benda ataupun 5 benda. Tapi kita mula dengan asas dulu. Sebut jual beli tuan-puan, dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i tergambar di minda kita mesti ada 3 benda, mesti ada 3 juzuk, mesti ada 3 poin, mesti ada 3 kata kunci nak panggil jual beli. Pertama tuan-puan, mesti ada akad. Pertama, mesti ada akad. Yang kedua, mesti ada mu'awadatin, muqabalatin, mu'awadah, iaitu pertukaran. Mesti ada pertukaran, mesti ada transaksi. Dan kata kunci ketiganya ialah mesti pertukaran itu harta dengan harta. Kalau pertukarannya bukan harta di sisi syariat kita, di sisi mazhab kita, tidak sah jual beli. Kenapa? Tak cukup 3 kunci, tak cukup 3 poin. Kenapa? Ada akad, ya. Yang kedua, pertukaran, ya. Ada imban balah. Yang ketiganya, benda itu bukan harta di sisi syarak, benda itu najis di sisi syarak, tidak sah dijual beli. Perlu cari akad alternatif lain, tak perlu kita pindah mazhab lagi. Kekalkan dalam mazhab kita, tetapi kita pilih akad lain untuk pastikan tujuannya tercapai, iaitu untuk apa tuan-tuan? Tujuan dia untuk sah milik. Itu tujuan dia. Apabila kita tahu tujuan dan kesan itu tuan-tuan, mudah untuk kita pilih akad dan kita tidak akan menjadi keliru. Kenapa kita boleh pilih akad lain? Tak perlu pilih akad jual beli. Ini orang yang tak faham konsep tuan-tuan, dia akan cuba untuk bertahan akad jual beli juga walaupun tak sah, tapi boleh pindah kepada mazhab lain, sedangkan dia tak ambil tahu pun mazhab Hanafi. Dia jah tukar-tukar macam tu saja. Itu berisiko kepada kita terdedah kepada tak sah. Kenapa? Kerana kita tak ambil tahu dan tak belajar syarat sah di sisi mazhab Hanafi.
Dalam mazhab kita pun masih lagi banyak yang kita tak belajar syarat-syarat sah, apatah lagi mazhab Hanafi, apatah lagi jual beli dan mazhab Maliki. Sebab itulah kita cuba untuk bertahan mazhab kita dulu. Kalaulah agak tukar dan tak boleh, baru kita pindah kepada mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi ataupun mazhab Hambali. Baik. 3 kunci ni kita akan belajar tuan-tuan. Kita akan bincang malam ni. Mesti ada 3, baru lengkap. Mesti ada akad, mesti ada pertukaran, ada imban balas. Yang ketiga, mestilah benda yang ditukar itu di sisi syariatnya dipanggil harta. Tujuannya tak apa. Yang tu kita akan bincang lain. Tujuan tufidu milka ainin au manfaatin ala dawan. Tujuan dia ialah proses pertukaran dan transaksi ini untuk sah milik ain, benda, harta itu, dan juga manfaat. Yang ni biar dulu. Yang kita nak fokus, mesti ada 3 poin, mesti ada 3 kata kunci ini supaya lengkap dinamakan jual beli. Apa dia pertama tuan? Yang pertama ialah akad. Akdun dinamakan akad. Sebab itu saya sebut di awal tadi tuan, apapun pertukaran, bayaran dan sebagainya, mesti yang pertama sekali, langkah pertama kita, mesti kita decide aku nak pilih akad apa. Ini penting. Okey, aku nak bayar ini. Contohlah tuan-puan, kita akan belajar akan datang. Kita masuk restoran, kita duduk, orang buat hantar. Dalam restoran ada 3 akad muamalat tuan-puan. 3 akad muamalat. Kita duduk tu, orang pun hantar makanan. Hantar makanan di dalam 3 benda tuan-puan. Kita duduk. Waktu kita duduk itu, kita pilih duduk di mana-mana itu. Kenapa kita boleh pilih duduk di mana-mana? Kerana dalam muamalatnya dipanggil ibahatud diyafah. Kita boleh duduk di meja A, meja B, meja C, mana-mana. Tak perlu kita minta izin. Tak perlu. Kenapa? Kerana duduk meja, apabila kita masuk di restoran, kita boleh duduk di mana-mana kerana termasuk ibahah diyafah. Melainkan dia dah cegah. Ini untuk orang tempah. Ini untuk orang tempah. Meja ni dah di booking. Okey, yang tu ada qarinah. Kalau tak ada qarinah, duduklah di mana-mana. Kenapa? Kerana dia termasuk ibahah diyafah. Ada satu akad, ada satu hukum. Yang hukum yang kedua tuan-puan, dia ada apa tuan-puan? Dia pun hantar. Kita duduk 5 minit, kita dah booking, kita dah order, dia hantar. Kita kata, Ban, saya order nasi ayam, saya order nasi goreng Pattaya dan juga air jus limau. Dia pun hantar Pattaya dan limau. Maka yang kita nak tuan-puan, nak berlaku akadnya ialah makanan di dalam pinggan itu dan juga air di dalam gelas itu. Adapun gelas lain, adapun pinggan lain. Pinggan tuan-puan dan gelas itu dia termasuk ibahah ariyah, tetapi dia panggil ariyatud dimnam. Ini detail akan datang tuan-puan. Saya nak view saja malam ni supaya kita rasa sedar, oh, ada hukum setiap pergerakan aku. Masuk kedai rupanya ada 3 hukum muamalah di dalamnya. Ada 3 kedai nak mengetai ni lepas PKP ni. Tu Ustaz Roy dah kata tu, rindu nak duduk makan kat kedai. Ya. Di sebalik rindu kita nak duduk makan di kedai, dalam masa sama kita boleh implement syariat dan ada reward, ada bayaran pahala. Dah lah boleh makan tuan-puan, dah ada pahala pula. Kenapa? Kerana kita sedang melaksanakan sistem syariat muamalat di sisi syarak. Yang kedua apa tuan-puan? Yang keduanya ialah kita apabila makanan diangkat kepada kita, yang kita nak pilih akadnya apa? Satu je yang kita pilih akad. Makanan di dalam itu. Apa yang kita nak decide? Adakah aku nak pilih jual beli? Kalau kita nak pilih jual beli, settlekan mengikut jual beli. Kalau kita nak pilih hutan, kita boleh pilih akad hutan. Kalau kita nak pilih akad hebah, kita boleh pilih akad hebah. Saya dah pernah sharing tuan-puan, ada 4 akad yang boleh digunakan di dalam ketika mana kita berada di restoran. Akad jual beli, akad hutan, akad jual beli hutan, akad hebah. Ada 4 akad yang boleh digunakan. Pilihlah yang paling penting ada akad. Maknanya tuan-puan, apa yang kita nak pilih akad? Makanan yang ada dalam pinggan. Bukan pinggan. Air yang ada dalam gelas. Bukan gelasnya. Yang kita nak bayarnya ialah, tuan-puan, gelas, air dalam gelas. Itu yang kita nak bayar. Kita nak pilih akad. Yang kita nak bayarnya ialah makanan yang berada di dalam pinggan. Adapun pinggan tidak dibayar. Adapun gelas tidak dibayar. Tetapi ada hukum. Apa hukum tuan-puan? Dia panggil ibahatul intifa, ibahatul ariyah, tetapi ariyah dimnan. Ini agak dalam sikit tuan-puan. Dia agak dalam, kita akan belajar dalam bab ariyah. Yang ariyah ni dia ada ariyah yang real, ada ariyah dimnan. Ariyah dimnan ni dia mengandungi makna pinjam di situ, tapi tak perlu lafaz.
Sebenarnya tuan-puan, kita akan belajar ke datang tajuk ariyah, tajuk pinjan, dia kena disyaratkan kena ada lafaz. Disyarat kena ada lafaz ijab dan qabul. Kena ada lafaz sekurang-kurang lafaz soran rapah. Seorang lagi dia tak tolak. Itu dalam bab ariyah kita akan belajar. Tetapi ada satu nama ariyah yang dah hilang tuan-puan. Jangan kata ariyah dimnan, ariyah hakiki pun dah hilang dah hari ni. Itu syarak sedang berlakunya, proses pelupusan syarak berlaku depan mata kita tuan-puan. Syarak semakin hilang apabila kita tak cakna. Kita tak beramal dengan syarak, maka syarak akan hilang. Ini cara syarak hilang, Allah matikan guru-guru dan orang tak nak belajar walaupun guru ada. Menyebabkan amalan di sekitar, amalan di lapangan tuan-puan tidak mengikut syarak. Itulah dipanggil syarak, proses hilangnya ilmu syarak. Kesimpulan di kedai ada 3 hukum tuan-puan. Ada hukum ibahah, ada hukum ibahah ariyah, dimnan, dan ada hukum akab yang kita nak kena pilih jual beli ataupun jual beli hutan ataupun hebah. InsyaAllah kita akan bincang lain kali. Baik. Pertama tuan-puan, kata kunci pertama, poin yang pertama, mesti ada dalam jual beli ini akad. Apa dia akad tuan-puan? Kita nak faham. Apabila kita sebut akad, bagi tergambar kerangka dalam minda. Itu penting. Kita sebut akad tuan-puan tergambar. Sekarang ni tuan-puan, apabila sebut akad, tuan-puan tak tergambar. Kenapa? Kerana kita baru nak mula. Bagi orang yang baru nak mula lah. Tuan-puan dah majoriti yang ikut kita ni dah khatam kita jual beli. Contoh bagi orang yang baru mula nak tak pernah lagi khatam bab jual beli. Tak pernah belajar bab jual beli. Kalau dia belajar pun bacaan sedikit. Itu tak dikira. Dikira yang sah di sisi syaratnya tuan-puan, kena belajar guru. Dia tak pernah lagi berguru walaupun sekali. Tak pernah pun, hanya bacaan saja. Maka apabila kita sebut akad, dia tak terbayang. Kita sebut akad, kosong, bela. Apa akad? Maka tuan-puan malam ni kita nak belajar akad. Selepas ni insya-Allah sebut akad, tuan-puan akan terbayang kerangka. Apa akad ni tuan-puan? Dalam bahasa moden disebut kontrak. Dalam bahasa moden, dalam keuangan kontemporari tuan-puan disebut kontrak. Dalam bahasa kita, bahasa fiqh disebut akdun. Dalam mazhab Syafi'i, di sinilah tempat perbezaan fundamental, perbezaan yang asas, perbezaan dasar dengan mazhab lain, iaitu akad. Akad ni tuan-puan, dia panggil akdun, dia panggil rabtun bainal aqidaini. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, akad ini dia merujuk kepada apa? Dia panggil akdum ini. Akdum ini di dalam bahasa lughahnya dia merujuk kepada akdun ialah rabtun bainal aqidaini, iaitu ikatan antara dua orang berakad. Bahasa syaraknya tuan-puan, syaraknya apabila kita sebut akad, dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada ikatan antara dua orang yang berakad. Yang penjual dan pembeli. Ikatan dua orang ni. Ikatan antara dua orang yang berakad. Yang mengandungi apa? Sekejap lagi saya simpulkan. Yang mengandungi lafaz, ijab dan qabul. Sebagai apa tuan-puan? Sebagai persetujuan untuk menyerahkan barang dan menerima barang. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, kemudian saya simpulkan bahasa pendek. Yang bahasa pendek itulah tuan-puan tergambar di minda. Sebut akad tuan-puan, istilah syaraknya agak panjang, tapi kita pendekkan sekejap lagi. Apa yang panjangnya? Yang panjangnya ialah ikatan antara dua orang. Mesti ada dua orang. Seorang tak boleh. Sebab tu jual beli mesin mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab tu apabila kita belajar makna ni tuan-puan, kita akan nampak tempat yang boleh implement, tempat tak boleh implement. Tuan-puan akan nampak sekejap lagi insya-Allah kenapa tak boleh implement jual beli di mesin, kenapa tak boleh implement jual beli secara online dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Kenapa? Kerana tak lengkap rukun ataupun tak lengkap syarat. Apabila tak lengkap syarat, tak boleh teruskan dengan jual beli yang tak lengkap syarat. Kita kena pilih akad alternatif. Tak perlu kita pindah jual beli dalam mazhab Hanafi. Sah, ya sah dalam mazhab Hanafi. Tetapi kena ambil tahu syarat sah secara asas dalam mazhab Hanafi. Kena belajar. Kalau sekadar taklid buta-buta, oh dia sah, okey, dia tak ambil tahu syarat sah di sisi dia, itu tidak memadai. Orang kita hari ni dia mudah untuk tukar mazhab, tetapi dia tak ambil tahu, dia tak cakna, dia tak belajar secara asas
mazhab Hanafi. Bukan belajar ini belajar yang asas saja. Apa cara sah barang di sisi Hanafi. Itu sahaja. Sebab tu bagi kita dan tok guru kita, tuan guru saya sangat tekankan kita cuba dulu berada dalam mazhab kita. Barulah boleh tukar mazhab Hanafi. Walaupun tuan guru ni tuan-puan, antara tuan guru salah seorang tuan guru saya, dia alim mazhab 4 mazhab. Tuan guru Jicik ni tuan-puan, dia alim 4 mazhab. Tetapi dia tak ajar 3 mazhab lagi. Kita hari ni tak alim 4 mazhab, tapi cuba juga mudah-mudah untuk suruh orang ikut mazhab Hanafi. Ni beza ulama dulu dengan orang hari ni tuan-puan. Sangat beza. Maknanya ada rahsia kenapa dia tak mudah-mudah ajar muridnya supaya tukar kepada mazhab Hanafi walaupun dia alim mazhab Hanafi. Tuan Guru Jicik ni tuan-puan antara salah seorang yang alim 4 mazhab. Dia solat tuan-puan, dia solat seorang diri. Kalau dia solat seorang diri, pernah diceritakan kadang-kadang untuk dia supaya dia tak lupa ilmu mazhab Hanafi, dia solat ikut mazhab Hanafi. Kadang-kadang dia solat ikut mazhab Maliki sebagai latihan supaya dia tak lupa ilmu dari mazhab Maliki dan Hanafi. Tetapi mengajarnya tuan, dia tak ajar satu kitab pun dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Dia antara orang yang solid beramal ataupun mengajar cara mazhab Syafi'i. Ini adab guru-guru kita. Kita hari ini semudah-mudah untuk tukar mazhab lain. Walaupun tak salah tukar tuan-puan. Tak salah. Cuma dia ada etika dia. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Apabila kita sebut akad, apa yang tergambar di minda kita panjang, saya bersimpulkan. Tergambar di minda kita ialah satu ikatan antara 2 orang yang berakad. Yang mengandungi lafaz ijab dan qabul. Yang mengandungi lafaz ijab dan qabul sebagai tanda. Lafaz ni, akad ni sebagai tanda persetujuan untuk menyerahkan barang dan harga. Baik, apa yang kita nak simpulkan paling pendek tuan-tuan? Sebut akad tuan-tuan merujuk kepada lafaz ijab dan qabul. Paling pendek tuan-tuan. Paling pendek apabila kita sebut akad tuan-tuan, kena ada 2 orang yang mengucapkan lafaz ijab nisbah penjual dan qabul nisbah pembeli. Itu paling ringkas. Apabila sebut akad tuan-puan bagi tergambar di minda kita merujuk kepada lafaz ijab daripada pembeli, penjual dan qabul daripada pembeli. Kena ada lafaz ijab, kena ada lafaz qabul, kena ada penjual, kena ada pembeli. Tujuan dia apa? Untuk menukarkan barang dan harga. Baik. Last sekali tuan-puan. Kita nak kena tahu ringkas-ringkas ijab apa, qabul apa. Kita tahu dah, ringkas sebut akad ada ijab dan qabul. Apabila sebut akad terbayang di minda ni, kerangka minda kita ada lafaz ijab daripada penjual, ada lafaz qabul daripada pembeli. Apa maksud ijab? Apa maksud ijab dan apa maksud qabul? Ijab ni tuan-puan, dia merujuk kepada nisbah lafaz daripada penjual. Ingat, ijab nisbah lafaz daripada penjual. Tapi apa maksud dia? Ma yadullu ala tamlikun. Ma yadullu ala tamlik. Bukan kum. Al-fa'alam. Ma yadullu ala tamliki. Lafaz yang menunjukkan. Lafaz ni yang lafaz yang penjual sebut ni, apa dia punya signal dia? Menunjukkan penyerahan milik barang kepada pembeli. Kalau lafaz yang digunakan oleh penjual dipanggil ijab. Apa maksud ijab tuan-tuan? Ijab ini lafaz yang menunjukkan penyerahan barang, penyerahan milik barang kepada pembeli. Bahasa syaraknya dipanggil apa? Saya jual. Penjual kata saya jual. Saya jual tu sebenarnya apa tuan-tuan maksud dia? Maksud saya jual, saya serahkan. Ijab ni, ijab. Bukan qabul, ijab. Ijab ni apa? Ijab lafaz serah kuasa. Saya serah milik. Saya serahkan milik barang saya kepada awak. Tu makna asal. Tapi kita tak guna makna. Kita guna lafaz. Kita guna nama. Apa dia? Jual. Apabila jual ni kita tukar. Maksud tukar tu, tukar apa? Tukar barang ini, saya nak serah barang ini menjadi milik awak dan awak serah duit jadi milik saya.
Itu lafaz ijab tuan-puan. Kita ni kita belajar asas, jadi kita ulang baliklah tuan-puan. Ni asas. Sebab sekarang ni, sebab saya kenapa saya penting dan sangat saya ulang balik tuan-puan. Kadang-kadang kita kalau tak recall balik, kita terlupa. Ijab apa dia? Dia kata ijab lah, lafaz ijab. Tak boleh beritahu. Tahulah lafaz ijab tu apa dia, makna lafaz ijab tu. Lafaz ijab tu saya jual lah. Saya jual lah. Yalah tahu saya jual tu, tapi apa makna dia? Dia tak tahu, dah hilang dah makna. Makna lafaz ijab ni tuan-puan, lafaz yang menunjukkan penyerahan milik. Kan kita sedang belajar proses akad penyerahan milik. Maka kita kena tahu akad penyerahan milik ini. Ijab ini apa? Ijab ini lafaz yang menunjukkan penjual nak serah milik kepada pembeli. Ya, settle tuan-puan. Qabul apa? Qabul ini lafaz ma yadullu ala tamal. Tadi tamlik, ni tamalluki. Dia beza tu tamlik, ni tamalluk. Lafaz yang menunjukkan penerimaan milik barang daripada pembeli kepada penjual. Kalau ni sebuah pembeli tuan-puan, dia kata saya beli, maksud saya terima milik barang ini. Tu. Jadi proses yang dicakap saya beli tu, lafaz tu makna apa? Makna saya terima milik barang ni. Kalau dia kata saya jual, makna saya nak serah milik barang ni kepada awak. Tu dipanggil proses pertukaran milik. Settle tuan-puan, satu. Kita ekspreskan, ada 2 poin lagi. 3 poin dia. Nak tergambar dalam minda kena ada 3. Pertama ada akad, yang kedua ada pertukaran, yang ketiga ada harta. Baru lengkap jual beli. Baik. Poin yang kedua tuan-puan. Poin yang kedua, saya tahu dah poin pertama. Mesti ada lafaz ijab, mesti ada lafaz qabul, mesti ada penjual, mesti ada pembeli. Maknanya tuan-puan, kalaulah qaul mu'tamad, kita akan belajar akan datang. Dia ada pilihan ni. Dia apabila kita berada di kedai, di lapangan tuan-puan, kita duduk depan cashier, kita boleh decide, kita kena decide. Aku ni nak pilih jual beli. Jual beli ni dia ada 2. Pertama jual beli cash, yang kedua jual beli tunai. Kita pilih, okey, aku nak jual beli tunai. Okey, kita pilih jual beli tunai. Jual beli tunai ini dia ada 2 pula. Pertamanya dia panggil bai'ul hakiki, jual beli yang sebenar, iaitu yang lengkap 6 rukun. Mesti ada ijab, mesti ada qabul, mesti ada penjual, mesti ada pembeli, mesti ada barang, mesti ada saman. Lengkap. Itu dia panggil bai' hakiki. Kalau tak boleh, kita dah decide aku nak pilih jual beli. Baik, nak pilih jual beli apa? Pertama aku nak pilih jual beli hakiki. Kalau tak boleh jual beli hakiki, kita pilih jual beli mu'atah, iaitu jual beli yang tidak lengkap ijab dan qabul. Kita akan belajar akan datang tuan-puan. Tapi malam ni kita belajar yang hakiki dulu, yang real, mesti lengkap, mesti ada ijab, mesti ada qabul, mesti ada penjual, mesti ada pembeli. Yang ketiga, cara ketiga, kalau tak nak jual beli mu'ataf, cara ketiga kita boleh pilih untuk hebah. Hebah ataupun hebah bisawak. Baik, 3 pilihan. Kita berada di cashier, depan cashier. Kita berada di lapangan, kita berada di kedai. Kita boleh pilih satu daripada 3. Baik, kedua tuan-puan, poin yang kedua. Kita dah nampak dah. Poin yang pertama ni kita dah nampak dah. Kenapa tak boleh pilih jual beli hakiki? Sebab kita kata, ban, saya beli, dia senyap tak cakap apa. Apabila dia senyap tak cakap apa, tak boleh nama akad. Kenapa? Akad mesti ada ijab dan qabul. Tiba-tiba dia ijab qabul, ijab tak ada. Ban, saya beli, ban. Senyak dia. Dia kata terima kasih. Terima kasih itu tidak merujuk kepada saya beli dan saya jual. Tidak boleh menjadi pengganti. Walaupun ada setengah, siapa yang biasa dengar, ada setengah guru mengatakan terima kasih itu menepati saya jual dan saya beli. Tapi sebenarnya sudut realiti yang sebenar tidak. Sebab orang terima kasih ni tergambar di minda dia bukan merujuk saya beli, saya berjual. Tidak. Itu uruf orang yang jahil, maka dia tidak akan tahu pun apa dia saya jual, saya beli. Dah hilang dah lafaz ijab qabul. Baik, settle tuan-puan. Yang kedua tuan-puan, muawadah. Apa dia muawadah? Tukar menukar, iaitu transaksi. Berlakunya pertukaran. Saya beri dan dia beri. Penjual hulur dan pembeli hulur. Itu dia panggil tukar. Tukar harta dengan harta. Tukar barang dengan barang. Tukar gula dengan duit. Tukar gula dengan emas. Boleh. Asalkan benda itu harta, maka sah ditukar.
Cuma kita saja tukar barang dengan barang dipanggil sistem barter, tukar barang dengan duit dipanggil jual beli. Sebenarnya itu cara sistem ekonomi yang kita belajar, tetapi ekonomi Islam jual beli kedua-duanya. Sistem barter itu merujuk tukar barang dengan barang, itulah translate kepada muawadah. Dalam bahasa Inggeris dia panggil barter, dalam bahasa Arab dia panggil muawadah, iaitu tukar barang dengan barang, muqabalah tukar barang dengan barang, ataupun tukar harta dengan harta. Baik, settle tuan-puan. Yang ketiga, poin terakhir kita nak ekspreskan tuan-puan, dalam masa kita hampir 1 jam, kita tak nak ambil masa lama. Lebih 1 jam hilang fokus. Tuan-puan, kita ambil masa lebih kurang 1 jam, sikit lah, kalau lebih pun sikit sangat. Kita tak nak ambil masa tuan-puan lama. Poin yang ketiga tuan-puan. Poin yang pertama, tukar. Settle tuan-puan. Ingat, kalau berlaku tukar-menukar, transaksi barang dengan barang, maknanya tuan-puan itu dipanggil jual beli pada syarak. Tuan-puan tak nak guna jual beli, okey, tuan-puan alih bahasa keluar Melayu. Apa dia Melayu? Tukar barang dengan barang, tukar harta dengan harta. Saya nak tukar duit lah, Ban. Tukar, jual beli. Tak nak guna jual beli. Jual beli itu terma syarak. Alih bahasa kepada kita, tukar, menukar, pertukaran, transaksi, imban balas, itu dipanggil bahasa kita. Ada orang kata tuan-puan, ni orang tak luluh muamalah. Dia kata jual beli, okey, tapi tukar, dia kata tukar, okey, dia kata bukan jual beli. Jual beli kena sebut jual beli, ini tukar. Tu dah tak tahu 2 kali 2, tak tahu apa, tak tahu di antara kalau Kelantan dia panggil samah 50 sen. Sama je tuan-puan, 5 kupang dengan 50 sen sama je, samah dengan 50 sen sama je. Jual beli dengan tukar ni samalah. Jual beli itu bahasa syarak, tukar itu bahasa kita. Tuan-puan jangan buat lagu tu. Kalau mengajar lagu tu tuan-puan, maknanya teruk sangatlah. Tak boleh beza di antara bahasa syarak dengan bahasa Melayu, tapi dah boleh mengajar. Itu bahaya tuan-puan. Sesat. Baik. Poin yang ketiga tuan-puan, penting juga poin yang ketiga, supaya kita boleh tahu benda apa yang kita nak tukar. Iaitu yang ketiga, poin ketiga tuan-puan, kita nak tukar harta dengan harta. Pertama tadi akad, yang keduanya tukar. Tukar ni mana apa tuan-puan? Ada imban balah. Kalaulah kita beri tak ada imban balah, itu tak panggil jual beli, kita panggil hebah. Pemberian secara percuma dipanggil hebah. Pemberian secara percuma tanpa bayaran dipanggil hebah. Ataupun kita membenarkan orang lain guna barang kita tanpa bayaran, kita panggil pinjam. Itu tidak dipanggil jual beli. Kenapa? Kerana tidak ada pertukaran. Tidak ada imban balas. Kita beri satu pihak lagi tidak memberi kepada kita. Baik. Poin yang ketiga tuan-puan, maliyatin. Aqdun muawadatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin ala dawam ala ta'bid. Baik. Maliyah ni tuan-puan, harta. Tukar harta dengan harta. Poin ini juga akan menjawab tuan-puan apabila tuan-puan pergi ke nursery nak beli baja. Baja itu bukan baja organik pun okey, tapi ada campuran najis. Maka najis, campuran najis, baja yang ada campuran najis, adakah dipanggil harta? Adakah boleh diakad jual beli? Ada orang tanya tuan-puan, boleh tak ustaz saya nak beli gadin gajah, saya nak beli gigi harimau, saya nak beli gigi buaya buat ubat. Ada orang jual tuan-puan secara terbuka, gading gajah dijual, gigi buaya dijual secara terbuka tuan-puan. Tanduk rusa yang tidak disembelih secara syarak dijual. Adakah sah tuan-puan? Kita tengok. Ni penting. Jangan main jual, jangan main bayar tanpa follow terma dan syarat yang ditetapkan oleh syarak. Poin ketiganya tuan-puan, harta. Apa maksud harta di sisi syarak tuan-puan? Harta di sisi syarak iaitu sesuatu yang sah untuk dimiliki. Sesuatu yang sah untuk dimiliki dipanggil mungkin tasarruf. Sesuatu yang boleh dimiliki. Kalaulah najis, maka bukan harta di sisi mazhab kita Al-Imamun Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah dia itu najis, maka tidak dinamakan harta. Apabila tak dinamakan harta di sisi syarak tuan-puan, maka tidak boleh diangkat jual beli. Kenapa? Tak lengkap 3 poin, tak lengkap 3 kata kunci, tak lengkap 3 syarat
untuk nama jual beli. Pertama, ada akad ke tidak? Ada. Ijab qabul ada. Penjual ada. Pembeli ada. Barang ada. Tetapi tuan-puan, yang keduanya, pertukaran ia ada. Poin yang kedua lengkap, ada pertukaran. Yang ketiganya, benda yang kita tukar itu bukan harta di sisi syariat. Kenapa? Kerana najis. Kerana najis. Maka najis tidak termasuk dalam harta di sisi syarak, maka tidak boleh dijual beli. Apabila tak boleh dijual beli, tuan-puan, ingat balik dalam kuliah yang pertama dulu, kita pernah sebut akad. Ada 3 akad, ada 3 prinsip akad dan muamalah. Prinsip pertama, akad tamlik untuk yang sah di milik saja. Yang akad yang keduanya ialah naqlul yad, pindah kuasa mengurus untuk barang yang bukan harta. Barang najis bukan harta, tuan-puan, tak boleh diangkat jual beli. Alternatifnya dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, tak perlu kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi lain kali saya akan sebut, ada khilaf sedikit. Mazhab Hanafi sah jual beli najis, tetapi kena tengok. Ada khilaf di situ. Tapi kita tak perlu sebut dulu Hanafi. Buat pening, tuan-puan. Fokus kita dulu. Kita semua najis, tuan-puan. Semua najis. Arak najis. Kulit binatang yang belum disamak najis. Kulit binatang yang disembelih tapi tidak cara syarak, tak sah cara syarak, juga najis. Tapi tidak disamak, najis. Apa lagi? Binatang yang haram dimakan walaupun disamak, walaupun disembelih, tak dikira, tetap najis. Apa nama, tuan-puan? Yang saya sebut tadi, gading gajah, gigi buaya, air mata, apa air mata? Air mata apa jual, tak ingat. Air mata buaya tak? Berubat, tak ingat dah. Biar lupa. Ada jual air mata. Air mata pun jual, tuan-puan. Jangan kata benda lain. Gigi buaya, kulit harimau. Kulit harimau tu sembelih pertama je, sebab dia binatang yang tak boleh makan. Kalau dia tak samak, tuan-puan, benda itu najis. Maka boleh angkat jual beli? Tak boleh angkat jual beli. Kena guna apa? Kena guna naqlul yad, pindah kuasa mengurus. Ni penting, kita nak kena tahu. Pindah kuasa mengurus. Beli baja pun sama. Baja tu ada campuran najis, tuan-puan. Baja nursery, kita pergi beli untuk baja bunga pokok kita, tuan-puan, kakak-kakak kita yang banyak buka nursery di rumah ni, memang setiap minggu, setiap bulan beli baja. Baja itu adakah najis? Ya, ada najis. Kalau baja tak najis, is okey lah, kita tak bincang lah. Tapi kalau baja itu najis, tuan-puan, tak boleh angkat jual beli. Nak angkat apa? Naqlul yad. Di sini perlu pendetailan. Kadang-kadang orang dia pergi minta, ni saya naqlul yad. Bukan. Naqlul yad ini nama. Cara pelaksanaannya hebah. Hebah ini, pilih hebah. Dan kita i'anatul talibin sebut, tuan-puan, di sini perlu kepada pendetailan guru. Sebab tu perlu berguru. Apabila bertemu hebah, di dalam kitab al-i'anatul talibin, dalam kitab matlab pun ada sebut, maksud di situ hebah bukan hebah hakiki. Sebab itu ada dhabit di situ. Hebah dengan makna apa? Hebah bimakna naqlul yadi. Itu dhabit dia. Dalam hasyiah ada. Ini penting, tuan-puan. Kalau orang baca tanpa guru, dia faham sendiri, memang dia kata hebah. Sebab itulah dia pergi di kedai nursery, baja tokek berapa ringgit? RM5 saja baja ni. Dia kata saya hebah RM5. Hebah dengan apa? Dia kata hebah hakiki. Hebah hakiki pindah milik. Termasuk dalam aqlut tamalluk wa amlut tamlik wa tamalluk. Tetapi maksud hebah ini, kita guna hebah untuk apa? Untuk proses pindah kuasa mengurus daripada baja ini, asal dianya menjadi ikhtisas, berhak ke atas penjual, nak tukar menjadi bukan milik, nak tukar menjadi hak kita. Dia tak panggil milik. Islam tak membenarkan manusia memiliki najis. Hanya Islam membenarkan untuk dia handle, untuk dia urus. Nama terma dia ialah hak. Islam membenarkan berhak ke atas dia mengurus. Ikhtisas ke atas dia mengurus. Ikhtisas ke atas dia. Hanya ini berhak ke atas dia mengurus. Itu dia panggil najis, tuan-puan. Baik, kita nak settlekan. Baik, last sekali, tuan-puan. Last sekali, syarat untuk nama harta ni mesti ada dua. Syarat untuk dikategorikan sebagai harta dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i ada dua. Pertamanya, benda itu boleh milik, bukan najis. Pertama, tuan-puan, benda itu boleh milik, sah milik, bukan najis. Ingat, pertama mudah. Harta ni, pertama, dia boleh milik, dia bukan najis. Pertama. Yang kedua, tuan-puan, syarat nak nama harta di dalam Islam, dan dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, dia beza mazhab lain. Sebab tu saya tekan sangat-sangat mazhab kita. Selalu saya sebut. Kenapa? Kerana dia berbeza dengan mazhab lain.
Mazhab lain dia beza. Tapi mazhab kita ni tuan-puan, syarat yang keduanya ialah mesti benda itu ada nilai, ada mutamawal. Bukan malun, tapi maliyatin. Beza malun, beza dengan maliyatin. Maliyatin ini harta yang bernilai. Makna apa nilai itu? Ada nilai di sisi syarak, bukan nilai di sisi kita. Tidak. Syarak itu memberi value, meletakkan value kepada sesuatu benda itu. Barulah dinamakan harta boleh jual beli. Jadi kita nak tahu tuan-puan, kita nak tahu syarak letak nilai tak nilai, kita ingat apa tuan-puan? Ingat benda yang tidak bernilai di sisi syarak. Selain daripada itu, semua bernilai. Benda yang tidak bernilai di sisi syarak ada 3. Ni, tuan-puan ingat ke tak ingat, tak apalah tuan-puan, cuba ingat balik. Saya ulang selalu benda ni. Kalau tuan-puan rasa pening, bagi orang yang baru-baru tu rasa pening lah. Tapi orang yang dah lama tu, dia dah terror lah. Tak apa tuan-puan, ilmu ni memang macam ni, dia kena ulang, ya, barulah kita ingat. Ada 3 syarat untuk kita ingat 3 benda yang tidak ada nilai di sisi syarak. Pertamanya tuan-puan, tidak ada nilai yang pertamanya tuan-puan. Apa dia yang pertama? Pertamanya barang yang tidak ada manfaat di sisi syarak. Kita akan belajar balik di dalam ma'qud dan alaih. Benda ni kita akan belajar balik. Jangan bimbang tuan-puan. Ni saya cerita umum baru. Pendetailan syarat. Setiap rukun dia ada syarat. Setiap rukun dia ada syarat. Pertamanya tuan-puan, barang yang tidak ada manfaat di sisi syarak tidak dinamakan harta. Contoh banyak di dalam kita akan belajar, dalam kitab dia akan bagi contoh. Pertamanya contoh tuan-puan, alat muzik tidak ada nilai di sisi syarak. Alat muzik yang diharamkan tidak ada nilai di sisi syarak, maka tak boleh dijual beli. Itu yang pertama. Jadi cara tuan-puan, malum lain, maliyatin lain. Maliyatin harta yang ada nilai. Kalau malum, harta. Kalau maliyatin, harta yang ada nilai, yang dipanggil mutamawal, yang ada nilai. Maka harta yang ada nilai, siapa yang meletak nilai? Syarak. Harta yang ada nilai di sisi syarak, baru dipanggil harta yang boleh dimuqabalah, yang boleh diakad jual beli. Maka tuan-puan mudah nak ingat, tuan-puan ingat harta yang tidak bernilai. Hak lain semua nilai. Mudah. Jadi harta yang tak bernilai di sisi syarak ada 3. Asasnya tuan-puan. Pertama apa? Pertamanya ialah barang yang tidak ada manfaat di sisi syarak. Kita akan belajar ni. Maka dalam ma'qud dan alaih, dalam barang dan saman. Dalam apa nama ni? Dalam mabik dan saman kita akan belajar. Contoh kedua tuan-puan, pertama alat muzik, yang kedua binatang liar atau binatang buas seperti harimau. Kita akan belajar banyak. Jadi saya nak ringkaskan, saya tak detailkan. Contoh benda yang tidak ada manfaat seperti harimau tidak ada manfaat. Seperti kera yang tidak ada manfaat, tapi kera yang ada manfaat sah. Dan yang ketiga tuan-puan, yang kedua, dia ada tiga jenis harta yang tidak ada nilai. Yang keduanya, barang apa yang tidak ada nilai? Yang kedua tuan-puan, barang yang bahaya kepada manusia. Barang yang bahaya kepada manusia ini tidak dianggap harta. Kenapa? Dia tidak ada nilai. Barang yang berbahaya kepada manusia tidak ada nilai. Apa dia barang berbahaya? Barang berbahaya ni iaitu disebut dalam kitab seperti racun. Dia akan mengacan nyawa manusia. Pisau tu tak apa. Okey. Dan yang ketiga tuan-puan, apa yang ketiganya? Yang ketiganya ialah barang yang sedikit. 3 ini dipanggil barang yang tidak ada nilai. Selain daripada 3 ini, semua ada nilai sah dia akad jual beli. Barang yang sedikit. Barang yang sedikit ni tuan-puan, dia najis. Dia suci, bukan najis. Dia suci, bukan najis, tetapi kenapa dia tak boleh nak akad jual beli? Kenapa? Kerana tak ada nilai. Kenapa tak ada nilai? Kerana sedikit. Apabila sedikit di dalam syarak, syarak tidak meletakkan nilai pada benda yang sedikit. Kita akan belajar di sini seperti apa disebut, seperti 2 biji gandum, 2 biji beras, 2 biji kacang kecil. Benda-benda kecil yang tidak ada nilai. Tapi kalau kecil ada nilai, itu ada nilai, boleh ada akad jual beli. Orang tanya tuan-puan, orang tanya sebiji buah rambutan, boleh tak? Dia tengok dalam kitab, dia kata 2 biji beras, 2 biji gandum, 2 biji kacang hijau, 2 biji kacang pol, tak boleh jual beli. Dia kata kalau sebiji rambutan ustaz, rambutan sebiji ada nilai.
Sebiji boleh dijual dengan 2%, boleh dijual dengan harga 3%, boleh dijual dengan harga 10 sen, boleh dijual dengan harga 5 sen. Boleh dijual, maka dia ada nilai, boleh ditukar, boleh dijual sebiji rambutan. Jadi kalau sedikit yang tidak ada nilai, tidak sah dijual beli. Tetapi kita akan belajar, dia tak sah jual beli, tetapi dia sah hibah. Lepas tu kita akan belajar akan datang dalam kaedah. Dia ada satu kaedah yang tuan-puan kena hafal untuk memudahkan ingat. Akan datang. Malam ni kita just view dulu. Baik, saya tuan-puan, kesimpulan poin yang ketiga, kita ada 3 poin, kita ada 3 kata kunci untuk dinamakan jual beli. Poin yang pertamanya akad, mesti ada akad, dan kita faham akad itu secara panjang dan secara inti saya dah bagi, secara kesimpulan saya dah bagi. Sebut akad dalam mindah terus terbayan, kerana ada lafaz ijab dan lafaz qabul. Apa makna ijab saya dah beri, apa makna qabul saya dah beri. Poin yang kedua apa? Poin yang kedua, kena ada transaksi, kena ada muqabalah, kena ada muawadah. Apa dia muawadah? Iaitu pertukaran, ada imbangan. Kalau tak ada pertukaran, penyerahan satu pihak, pihak yang kedua tidak menyerahkan barang, itu tidak jual beli, itu dia panggil hibah, dia panggil ibahah, dia panggil ibahah ariyah, dia tak panggil jual beli. Dan poin yang ketiga tuan-puan yang kita baru bincang, iaitu maliyatin. Aqdun muawadatin maliyatin. 3 poin. Tufidu milka ainin atau manfaatin ala dawam. Dalam taqriratus sadidah ala ta'bid. Yang tu kita akan bincang dalam kitab lain tuan-puan. Kita tak nak sebut panjang sangat untuk jadi jemu. Jadi kita sebut 3 sahaja pada malam ini untuk tuan-puan lengkaplah jual beli secara lengkap dan sempurna, ibarat yang disebut di dalam kitab I'anatut Talibin, dalam hasyiah I'anatut Talibin. Inilah dia takrif yang lengkap, dan juga takrif ini disebut di dalam kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah. Baik, dia 3 takrif, 3 kata kunci ni tuan-puan, dia merangkumi 6 rukun ataupun 5 rukun ataupun 3 rukun dalam kitab Majmu'. 3 rukun ataupun 5 rukun ataupun 6 rukun. Dalam satu takrif dia lengkap. Akad, yakni akad pertukaran. Akad pertukaran milik antara penjual dan pembeli. Akad pertukaran harta dengan harta antara penjual dan pembeli, sebagai apa bertujuan untuk apa tuan, untuk pertukaran milik benda secara kekal. Maknanya kesimpulan semua tarif ini dia lengkap, ada 5 rukun, ada sirah ijab dan qabul, ada penjual aqidain, penjual dan pembeli, ada barang mabik dan saman. Lengkaplah rukun jual beli yang kita panggil bai'ul hakiki, iaitu jual beli yang sebenar. Oleh kerana masa dah lebih tuan-puan, saya tak nak ambil masa lama tuan-puan. InsyaAllah kita sambung minggu depan, kita sambung bulan depan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, hukum jual beli itu adalah harus. InsyaAllah bulan depan tuan-puan, kita akan bincang ada 5 hukum jual beli. 5 hukum jual beli serta contoh. Apa contoh, apa hukum jual beli kai kafan tuan-puan. Ada orang tanya jual beli kai kafan, apa hukum jual beli batu nisan, apa hukum jual beli makanan, apa hukum. InsyaAllah minggu depan, bulan depan kita akan sambung hukum jual beli itu. Wallahu alam. Rukun jual beli juga bulan depan insyaAllah tuan-puan. Malam ni agak kita baca 2 baris saja. Agak panggil apa, agak sikit kita baca tuan-puan, tapi mudah-mudahan ada manfaat dan ada apa nama ini, kita diberi kepahaman walaupun kita baca 2 baris saja. Baris yang ke nombor 81 tu. Baris yang ketiga insya-Allah kita sambung minggu depan. Jadi kesimpulan kita dah tahu malam ni kita sebut rukun jual beli. Kita sebut jual beli terbayan tuan-puan 3 poin tadi. InsyaAllah dalam 3 poin itu dia merakumi 6 rukun lengkap. Itulah dia jual beli yang paling penting. Kita nak kena ada kerangka dalam minda kita. Apabila kita sebut jual beli, nampak hakikat jual beli. Sebut semayang, nampak hakikat semayang. Kalau orang sebut semayang, tak nampak dalam gambar, nak istihdar tak boleh. Istihdar hakiki, kena urfi, tak boleh. Kenapa? Kerana dia tak kenal semayang. Belajar lagi sehingga kenal. Sebut jual beli tuan-puan, tak nampak lagi kerangka jual beli. Tak tahu lagi jual beli. Tu dia hantam jual beli dengan mesin, dia berjual beli. Jual beli dengan mesin pun dia hantar, jual beli online pun dia akad jual beli, tak tahu mazhab mana tuan-puan. Dia main bedal aja dalam syariat tuan-puan. Bayar tol tuan-puan. Kita kata kawan-kawan bayar tol. Bayar apa ustaz?
Bayar apa tu? Saya tanya. Bayar tu tak? Tahu bayar tu. Kan kita dah belajar. Decide dulu akad apa. Setiap pertukaran, setiap proses pembayaran, mesti pilih akad apa. Nak bayar tol. Saya tak bayar Ustaz, saya main touch. Ya, touch pun. Touch and go. Ya, tetapi dalam syaratnya mesti ada akad apa. Walaupun touch and go itu dikirakan ada nilai. Semua itu kita akan belajar tuan-puan. Parking, bayar parking, tak tahu nak akad apa tuan-puan. Bayar parking nak akad apa, main bayar tanpa telitah akad apa. Online, tekan transport online, tak tahu akad apa dia. Dapat barang itu tak sah. Kalau akad tak sah, barang tak sah milik. Apabila tak sah milik, tak sah tasarruf. Bukan saja haram, tapi kesannya adalah tak sah milik. Bukan saja tak sah milik, tapi tak sah tasarruf. Ada 3 kesan yang kita belajar tadi. Wallahu a'lam tuan-puan. Terima kasih sebanyak kepada tuan-puan, khususnya kepada pengurusi surau kita, seluruh ahli jawatan kuasa surau kita, Ustaz Roy selaku pihak yang menganjurkan yang deal dengan kita, dan terima kasih juga kepada seluruh ahli jawatan kuasa surau Abdul Rahman bin Auf, dan tidak dilupakan kepada tuan-puan semua para asatizah dan tuan-puan yang mudah-mudahan kita diberikan kebaikan pada malam ini dan juga kita direkodkan pahala yang berpanjangan. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-puan bulan depan, InsyaAllah dalam tajuk baru, iaitu hukum jual beli tarikh ataupun dia panggil minggu yang sama. Dia minggu kedua tuan-puan, minggu kedua hari Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya rasa tak ada soalan. Kalau ada soalan, saya tengok balik. Saya tak sempat baca tadi soalan. Kalau ada soalan, saya rekod untuk jawab minggu depan, bulan depan. InsyaAllah. Terima kasih semua.